Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Siti Rozana binti Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus selaku jurulatih teknik pernafasan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini Puan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tertekan Ya. Ada rasa tekanan sikit. Ada sedikit tekanan. Ada rasa tadi pun tentang stres dan ditanyakan arah rakan-rakan kita ni yang lain kan. Ya, mungkin penonton kita ni pun dapat kita tanyakanlah. Betul. Adakah Auda merasa tertekan? Ya. Jangan risau. Hari ini kita ni akan belajar. mempelajari Betul. kawalannya. Bagaimana teknik kita ni kawalan tekanan ni, stress management melalui pernafasan kita ni ataupun breathwork. Jadi bukan kita ni yang akan mengajar, tapi kita ada seorang pakarnya di sini yang akan memberikan huraian dan juga mungkin sebagai mukadimah lah Puan, mungkin dapat diketahui apa yang dimaksudkan dengan pernafasan sedar ataupun breathwork ini dan bagaimana ia berbeza daripada kita ni bernafas sekarang ni. Silakan Puan. Terima kasih. Kita sebenarnya bernafas setiap saat kan? Kalau tidak, apa akibatnya? Tapi selalunya kalau kita ni bernafasan ni secara automatik. Tadi anda fikirkan langsung. Kita ni tarik nafas, hembus nafas. Dalam satu hari, kita ni bernafas antara 20,000 hingga 30,000 kali sehari. Breathwork atau pernafasan sedar adalah memberi perhatian kepada nafas kita dan menggunakan corak-corak pernafasan tertentu untuk mempengaruhi keadaan emosi dan fizikal kita ni. Bila kita sedar cara kita bernafas, kita sebenarnya melatih diri untuk meningkatkan kesedaran bagaimana tubuh, badan dan minda kita ni respon kepada keadaan kita ni. Jadi nafas itu dijadikan sebagai satu alat untuk mendapati keseimbangan dan ketenangan. Baik, itu tadi sebagai mukadimah dan juga pengenalan mengenai dengan teknik melalui pernafasan ini. Dan ingin saya tanyakan untuk seterusnya. Ada dua soalan dari saya ni Puan. Bersedia ya? Adakah ianya perkara betul ataupun mitos? Ada yang mengatakan cara pernafasan ini dapat hanya orang menangani stres harian kita ni. Adakah ia mitos ataupun tidak? Dan jika iya, bagaimana pernafasan boleh membantu kita ni untuk menangani tekanan ataupun stres seharian? Betul atau tidak? Betul. Jawapannya betul. Pernafasan boleh membantu kita menangani tekanan dan stres harian apabila kita ni mengetahui teknik yang betul. Fakta. Kalau kita ni setakat bernafas macam biasa, kadang-kadang tadi lupa kan? Tadi lupa. Kadang-kadang Indah lagi bernafas. Menahan nafas. So jadinya apabila kita bernafas, selalunya kalau orang panik atau rasa orang stres atau anxiety, nafasnya akan pendek dan laju. So selalunya ia pergerakannya rada-rada tu hanya kadang-kadang kita ni kalau kita ni melihat orang menangis pun teresak-esak atau jogging ia pun ini menunjukkan keadaan badan kita ni itu ianya dalam keadaan fight or flight dalam bahasa Inggerisnya. Jadi kita ni rasa Indah selamat. Tadi sama ada akan berlari atau berlawan mengatasi keadaan kita ni itu. So kita ni rasa selamat. So jadinya kita mesti menggunakan nafas itu untuk membagi signal kepada badan kita ni untuk kita ni itu selamat. Selalunya signal badan kalau kita ni dah selamat, dan ni payahkan tidur, kita ni nyaman makan, nedakan mau makan, sakit parut dan sebagainya. Tapi apabila kita ni sengaja melambatkan dan memperdalamkan lagi pernafasan kita ni, kita boleh menghantar isyarat kepada otak kita ni bahawa kita selamat. Otak ini akan mengaktifkan apa yang dikenalkan the parasympathetic nervous system, which is our sistem saraf ini yang mengantar message untuk menenangkan tubuh badan kita ni. Ketenangan itu dari segi degupan jantung itu menurun, tekanan darah menurun. Kita pun rasa lebih tenang. Apabila kita dapat bernafas dengan lembut dan perlahan kita boleh menangani tekanan. So apabila kita ni stres tubuh akan menghasilkan hormon. Hormon itu ada kortisol dan adrenalin. Sebenarnya kan tekanan sikit ini boleh membawa faedah. Kirakan macam mana saya rasa tertekan sikit bercakap dengan penonton di rumah sebab perkara yang Indah biasa dibuat. So rasa tekanan sikit. Tapi saya gunakan tekanan itu secara positif. Saya jadi boleh senyum, saya bawa diri saya macam mana. Dan selalunya kalau tekanan sikit itu membuat kita ni buat tindakan. Sekiranya kalau ada deadline, ada productivity, ada projek kan
tarikhnya kan hampir mesti tani submit projek itu. Jadi produktif terjadinya. Atau tiba-tiba tani lihat, alah, lesen memadu expire sudah. Laju-laju kita ni buat. So itu tekanan. Tapi apabila tekanan itu lebih memanjang atau menjadi kronik dan kita ni nak tahu macam mana kan menanganinya oleh sebab macam-macam lagi kita ni hadapi, itulah rasanya kita rasa kusut, kita rasa panik dan jadinya sistem badan kita ni pun jadi tegang. So, pernafasan kita pun mungkin mula macam mana? Tercungap-cungap. Tanpa disedari. So, jadinya pernafasan yang perlahan dan dalam membantu mengimbangi semula sistem kita ni. Jadi tadi Puan telah pun memberikan penerangan mengenai dengan tekanan itu dari segi fisiologikal, Puan. Dari segi bagaimana apa yang berlaku kepada tubuh dan minda ketani apabila ketani tertekan dan bagaimana ianya memberi kesan kepada pernafasan ketani dan bagaimana pernafasan ini dapat membantu. Jadi seterusnya Puan mungkin dapat dikongsikan teknik. Teknik penting. Teknik mudah yang penonton boleh cuba di rumah untuk penonton cuba menenangkan diri apabila dalam keadaan tertekan. Seperti yang Puan katakan tadi, katanya lesen memandu expired lah, itulah inilah, ataupun kerajaan ini pandai siap. Bagaimana ni Puan? Jadi kita ni terus ikutlah, kita ni praktikkan ni Praktikkan. Boleh Jadi demo kepada penonton semua. Yang penting sekali cara pernafasan. Ada 4 prinsipal yang saya diajari adalah satu, dalam Englishnya NGSE, nasal, gentle, slow and expansive. So dalam bahasa Melayunya kita ni bernafas melalui hidung, tarik dan hembus nafas melalui hidung. Kita ni lembut dengan pernafasan kita ni, jangan secara perlahan kita buat secara perlahan dan kita ni buat expansive secara mengembang. Apa yang mengembang? Bukan kembang kepala. Teruskan. Paru-paru. Paru-paru kita ni apabila kita ni tarik nafas, memang paru-paru kita ni itu akan isi dengan oksigen. Tapi yang bergerak juga untuk mengaktifkan diafragm, otot diafragm itu adalah pergerakan sangkar rusuk, our rib cage. Because kadang-kadang apabila saya suruh orang, kita ni jangan bernapas pakai sini kita ni taruh arah bahagian parut. Hanya orang cuma mana kan arah parut ni. Orang tanya-tanya aku. So jadinya kalau kita ni pegang macam sangkar rusuk kita ni, masa tu kita ni tarik nafas, akan ada pergerakan keluar. Sangkar rusuk, our rib cage itu sangkar rusuk itu kan mengembang keluar. Dan lepas itu kalau tadi hembus, akan balik ke posisi yang asal. So itulah yang mengembang yang kita ni yang kita ni masukkan. Apabila kita ni mendapat pergerakan sangkar rusuk itu, otot diafragma itu akan juga kita ni aktifkan semasa tarik dan hembus nafas. Dan kalau selepas banyak praktis lagi, kita ni boleh dan nampak parut kita ni itu pun ikut. Apabila tarik nafas, parut kita ni pun mengembang juga. Kadang-kadang orang indah dapat merasa pasal dorang indah biasa sebab luar biasa di sini sudah. So kalau kita ni menarik nafas melalui hidung, sebenarnya itu adalah jumlah oksigen yang optimal. Kalau kita ni bernafas melalui mulut sahaja, ini dikatakan overbreathing. Kemungkinan overbreathing. Kita ni mengambil oksigen secara berlebihan dan tidak dapat mengantar kepada our major organs. The oxygen itu. So when you take in the oxygen through your nose, this is the optimal amount of oxygen, and then this will then mix with the carbon dioxide, and then the carbon dioxide will help peel the hemoglobin, the blood cell, and then further then move the oxygen across the whole body. So then oksigen itu sampai akan arah otak, arah all our cells, paru-paru, That's why kadang-kadang apabila kita ni start bernapas perlahan, tadi lebih banyak mengambil oksigen, tadi lebih jelas fikiran kita ni Betul. Sebab ada oksigen. Selama ni tadi tidak cukup oksigen sampai ke otak kita ni tu. So, tadi that's the first. So kita ni mesti dulu amalkan yang posture yang betul dan also cara pernafasan betul. So kalau kita ni, kalau penonton di rumah kalau akan ikut, kalau kurang pasti boleh simpan tangan arah arah sangkar rusuk kita ni, our rib cage. Lepas tu
Tadi tarik nafas melalui hidung. Tarik nafas. Okey. Dan hembus. Tarik Hembus nafas. dari mulut ke Dari hidung juga. Hidung juga. Okey, tarik nafas. Dan hembus. Lagi saya lihat. Saya lihat. Semasa dari hidung tu memang parut labu terbentuk. Dikembangkan. Kembangkan. Perut memang Sampai rusuk ataupun bergerak keluar. Something dengan kalau dulu kami pernah vocal training, Yes. semua pernafasan itu daripada perut. Memang. Betul Hani ya? Memang. Mesti labu parut. Ya. Yeah. Perut That is the apa kan Sebab kita ni bernafas dari perut. That's right. And then Teknik untuk bernafas that is the menyanyi oxygen ya. kan. That is like the fuel untuk menyanyikan power penyanyi. Melepaskan suara tersebut ya. Okay. So, mari kita ni tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Beri watir. Ingat lembut dan perlahan. Okey. Ingat lembut dan perlahan. Okey, tarik nafas. Dan hembus. Kalau orang kan meluaran sama lah. Betul ya, Puan ya? Kalau orang kan meluaran macam mana tu jawapan? Kalau beranak. Memang. Yes. Kalau Sama contraction. Ya, gitulah. sebab realitinya reality, begitu. yes. Betul. Bukan kita ni memperolok, tetapi realitinya. Mesti relaxkan badan Relax. tu. Kalau kita ni luar tegang, makin susahkan melahirkan baby. Betul. Okay. So Ani kita ni akan menambah pattern breathing atau corak. Ini kita ni akan kita ni akan tarik nafas dari hidung. Dari hidung 4 kiraan. Okay. 4 detik. 4 detik. Alright. Lepas tu tadi akan menghembuskan melalui hidung juga 6 detik. 6 detik. 4 sama 6. Okey. Okey, mari kita mulakan. Okay. 4 ya? 4. Okey. Okay. Saya kira. 3, 2, 1. Okey, inhale. Okay. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas. 2, 3, 4. Hembus. 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas. 2, 3, 4. Hembus. 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali lagi. Tarik nafas. 2, 3, 4. Dan hembus. 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. 2, 3, 4. Dan hembus. 2, 3, 4, 5, 6. Siap ke tadi kena gula-gula. Semasa ini saya berfikir kenapalah saya makan nasi bungkus tadi. Semput sedikit. Itulah. memang rasa penuh lah kalau penuh makan tu. Sebab tu ada isinya yang lain kan. That's why like selalunya kalau kita ni kan practice bernafasan ni, posture tu yang lurus memang anulah untuk membagi ruangan lebih untuk mengembang. Untuk mengembang. Tapi itu N. NGSE nasal, gentle, slow and expansive. Baik. Bila ianya sesuai diamalkan? Exercise tersebut. Pagi, petang, malam sebelum tidur atau macam mana? Indah kira. Bila-bila masa. Sebelum kalau tadi merasa stres ya? Sebelum buka email pun tadi kerja datang tahu sudah ada emailan ni dari bos. Bernapas dulu. 2, 3, 4, 5 kali. Sampai kita ni tu rasa tenang. Apabila kita rasa tenang, minda kita ni pun jelas. Kita ni rasa tadi boleh membuka email tu. Tadi lihat pun Indah marah-marah. Tadi lihat, ni sebenarnya yang dimaukannya. Kadang-kadang otak kita ni tu bercerita. Kita ni tu bercerita, alah bos menulis email. Garanti ia punya berita ni kurang baik. Dan tadi rasa panik. Apabila kita ni mengantar mesej ke otak kita ni rasa panik, tadi rasa selamat. So jadi pernafasan kita ni pun bernafas, tercungap, semua lurus. Kita ni mesti sedar cara pernafasan kita ni. Tapi itu baru satu teknik. Yelah. Boleh satu lagi teknik. Saat ke dalam, lepas satu keluarkan ke dalam 6 detik. So jadinya apa lagi tekniknya? yang kalau kita ni hembuskan lebih panjang daripada kita ni tarik nafas, ia mengantar mesej kepada badan kepada saraf kita ni itu untuk relax. Relax. Ia mengantar mesej. Jadi selamat. Okay. Yang teknik yang seterusnya yang agak popular, ia dipraktikkan oleh atlet, ahli psikologi, juga Navy SEAL, dan nama teknik ini adalah box breathing. Pernah dengar dengar box breathing?
Ya. Dia macam apa ni, imagine ada box and then pernah. Imagine ada box. Okay. Okay. So artinya pernafasan itu 4 bahagian. Ya. So tarik nafas. Okey, cuba. Tarik nafas. Tunggu belum beritahu kiraannya Belum. berapa. Ini baru explanation baru. Baru explanation ni. Kita ni tarik nafas, kita ditahan. Lepas tu tadi hembus, tadi tahan. Tarik, tahan, nafas. hembus, tahan. Sekali lagi tarik nafas. Tarik, dan tahan nafas, hembus nafas, tahan nafas. Alright. Hembus dari hidung ke dari mulut? Semua dari hidung. Dari hidung Okay. semuanya, nasal. Okey. Berapa detik? Macam tadi je. 4, 6. Ini pasal kutak kan. So kalau kutak ia selalunya ia Equal. punya equal. Alright. So yang selalunya arah internet yang tadi bacakan dia 4 saat. 4 10 pengsan tu. Ada kalau ikut kelas saya 5. Okey. Ya. Kalau lebih praktis Lagi bagus. boleh sampai 10. Boleh sampai 10. Tetapi orang belum sedia 10 saat itu, especially menahan 10 saat itu. Kenapa? Sebab satu, ina biasa. Ya. Mesti dilatih. Dua, kemungkinan kapasiti kita ni punya paru-paru itu doesn't allow Sekuat, us to ya. belum kuat untuk menahan 10 saat. Dan last one itu yang penting sekali is kalau orang itu luar biasa beranxiety, kalau ia menahan nafas satu untuk berpanjangan, ia akan lebih menimbulkan anxiety. Ia rasa panik kan, macam aku nak dapat bernafas, ya Allah. Lain terpulang jadinya. Lain pula jadinya. Itah kalau pernafasan ni kita ni mesti praktis dulu yang mana yang gentle dulu, yang slow dulu. Baru 10 tadi, detik. Baru tadi boleh dapat. Innalillah tak? InsyaAllah. InsyaAllah indah. Kalau tarik sejenak. lakukan perkara yang Coba. Sama halnya dengan kita ni menyelam di air ya puan ya. Ya. Okay. Sama. Tadi Secara tahan latihan. nafas. Right. Tadi berlatih tahan nafas. Baik. Okay, so jadi Bayangkan, tadi akan membuat teknik box breathing. Okay, banyak orang suka box breathing ni sebab Duduk atau berdiri? Cukup. Baring pun baring boleh, berdiri boleh, duduk boleh, asalkan kita ni selesa. Selesa. Okay. So tekniknya tadi akan mula dengan tarik nafas, 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5, hembus. 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5, hembus. 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tarik nafas. 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5, hembus. 2, 3, 4, 5, tahan. 2, 3, 4, 5. Saya rasa tenang lah Puan. Bandar-bandar ni ya. Macam boleh. Saya akan pitam puan. Bagaimana tu? Sebab kita menahan nafas satu. Menahan sangat. Artinya jangan buat 5. Buat 4 atau buat 3. Atas 10. Jangan 10. Sekarang kita pitam dapat datang lagi rampai pagi. 3 saat lah saja. Kadang-kadang kalau kita ni kan menguatkan dulu atau membiasakan dulu, saya beritahu yang baru belajar, aku cakap box breathing buat 2 dulu. 2. Lepas tu aku rasa apa rasanya? Boleh buat? Boleh. Okey. Increase lagi. Naikkan 3. Boleh buat? Boleh. Okey. 4. Sampai mana ya boleh. Kan 5 tu macam mana? Aku dapat. 4 tu saja. Sampai biasa. Okey. Jadi puan, kalau kodratnya sebagai manusia yang normal ya, berapa lama, berapa detik yang setiap manusia dapat bertahan bernafas? Ada sampai 30 detik ada? Ada. Kalau latihannya sering ini. Ada jurulatih lain yang aku kenal ia boleh seminit, 1 minit ia boleh tahan. Kalau orang yang free diver, diorang lebih batah. Lepas lebih satu, lama diorang innalillah, menahan. Indah pasal diorang kirakan macam jangan mengajuk. Kalau kita ni kirakan mengambil masa sebulan lah belajar berlatih. Ikut cara kita berlatih, berapa frequent kita berlatih. Ya macam kalau kita ni kan exercise kan, Indah terus tadi
Tadi ikut Yalah. marathon, tadi terus Macam laju-laju. terus timing untuk pingsan lah. dia. Tapi ia perlahan-lahan. Sama juga dengan pernafasannya, dia perlahan-lahan. Tadi dulu meningkatkan kekuatan otot kita Betul. ni. Betul. Itu untuk elite professional. Yalah. Tapi untuk kita cukup saja untuk apa ni di cara bawah kita tadi 10 lah manage ya betul. tekanan itulah. Itulah inti tadi. Saya sarankan kalau yang penonton di rumah kalau box breathing itu 4 saat atau 5 saat. Kalau anda dapat tahan juga 3 saat okey. 3 ataupun 2. Mungkin 3 atau 2 Tapi memang lah. bagus untuk kita sebagai penyiar ini sebetulnya belajar pernafasan ya. Ya. Apatah lagi kita ni ialah berada di dalam siaran langsung ini kadang-kadang Betul, ia boleh memerlukan pernafasan dan juga kadang-kadang kita ni berada dalam situasi tekanan dengan quick changes. Betul. Dengan perubahan dan sebagainya. Nafas adalah perkara yang penting yang dapat kita ni cuba kontrol ataupun. Jadi ada 2 teknik di sana. Ada lagi teknik lain ataupun bagaimana? So tadi cover yang cara pernafasan itu yang penting dan box breathing dan juga tadi 4-6. Kalau yang satu lagi kita ni boleh belajar is triangle breathing. So tadi kotakkan box, sekarang 3 saja. So kita ni tarik nafas, tani tahan, lepas satu tani hembus. Tarik, tahan, hembus. Tarik, tahan, hembus. So 3 bahagian sahaja kita ni punya pernafasan. Mau cuba? Boleh. Mungkin ini lebih doable. mungkin. Memang corak-corak pernafasan ni banyak lah. Ia mengikut apa fungsi yang kita mau. Tapi yang tadi belajar hari ini khas untuk menangani stres. Okay. So, mari kita mulakan. Selesa dulu. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Hembus. 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Hembus. 2, 3, 4, 5. Tarik. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Hembus. 2, 3, 4, 5. Tarik. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Hembus. 2, 3, 4, 5. Ya. Relax. Ya, saya pun rasa relax. Tenang. Dah lagi ada nervous, dah lagi ada kacau bilau, jiwa pun dah kacau. Masa ni sudah tenang puan ya. Alhamdulillah. Jadi mencapai objektifnya. Alhamdulillah. Tetapi sebelum itu mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita ni ingat semasa kita ni melakukan latihan pernafasan. Dari segi postur kita ni, fokus kita ni ataupun dari segi keadaan kesihatan kita ni bagaimana puan? Tadi saya sudah bercakap tadi pasal posture, asalkan tadi memberikan ruang untuk mengembang. Sama ada kita ni mau duduk ke, baring ke, berdiri ke, asalkan kita ni yang selesa. Especially kalau kita ni membuat teknik tadi yang saya ajarkan itu sebelum tidur bagus. Boleh menolong kalau kita payahkan tidur, amalkanlah teknik-teknik itu. Boleh juga. Fokus itu mesti aliran nafas masuk dan keluar tanpa memaksa. Jangan paksa macam bukan caranya. Ingat lembut dan perlahan. Jikanya ada masalah kesihatan, jangan mempraktikkan teknik pernafasan yang lebih aktif. Sebab yang tadi saya bagi tahu tadi ada corak-corak yang lebih untuk ikut apa dia punya intention lah, apa dia punya objektif kan. So kalau untuk menangani stres tadi buat yang gentle saja. Orang yang pregnant, yang hamil, yang mengandung janganlah menahan nafas. Untuk lama sangat sebab nanti takut ada tekanan juga arah baby yang belum dilahirkan. Jangan hold your breath too long, it's very dangerous. So dalam 2-3 saat itu okey lagi, tapi jangan berlebihan. So yang teknik yang tadi belajar tadi, kalau buat 4-6 itu cukup sudah. Kalau kan cuba box breathing pun yang countnya yang rendah sikit lah. Kalau ada darah tinggi atau sakit jantung, jangan buat yang aktif dulu. Buat dulu yang membenarkan sistem saraf kita ini rasa selamat. So all the down regulating breathwork saya encourage lah kalau ada masalah. Even sebelum saya memulakan kelas saya
tanya sama ada bekas pembedahan kah atau ada mana-mana sakit kah, dan saya akan adjust accordingly lah. Tapi selalunya kalau membuat yang jenis teknik yang untuk merelakskan badanan ni memang sesuai. Dan saya selalu juga sarankan kalau rasa macam tadi kita rasa panik rasanya macam tidak dapat tahan kan, berhenti. Jangan paksa. Jangan paksa. Okay. Berhenti. Baik tahan untuk keselamatan kita ni, semua tu yang lebih penting. Betul. Ya. Jadi Puan, sebetulnya ada 3 perkara yang ingin Tani tanyakan, memandangkan masa Tani sudah hendak mencukupi kerana sudah hampir ke jam 10 pagi. Jadi akhir sekali, apa mesej utama yang ingin Puan sampaikan kepada penonton tentang kuasa pernafasan ini? Yang ini penting sebetulnya. Nanti jika ada kesempatan kita bersama lagi. Boleh InsyaAllah. Mesej terakhir Puan. Yang penting sekali kita is the power of the breath. Kuasa pernafasan atau kuasa bernafas. Kita ni payah menunggu waktu yang perfect untuk melakukannya. Ia boleh dilakukan bila-bila dan di mana sahaja. Asalkan tempat itu selamat. Betul. Dan kita pun rasa selamat. Ada sistem pengudaraan yang bagus ya Puan. So nafas itu ialah jambatan antara tubuh dan jiwa kita. Bila kita jaga nafas, kita boleh menjaga diri sendiri dan mengawal tekanan stres yang kita hadapi. Betul. Jadi lebih mindful dan lebih sedar dengan pernafasan kita ni. InsyaAllah dengan kita ni dapat mengawal pernafasan kita ni, itu mengawal fiziologi kita ni, ianya dapat mempermudahkan kita ni untuk mengawal keadaan. InsyaAllah diri terlebih dahulu. Betul. Ya, betul. Jadi alhamdulillah saya pun merasa sangat puas sekali dengan teknik ataupun pengajaran yang diberikan dalam pernafasan ini. Jadi sebetulnya penting untuk kita ni amalkan dan kita ni jadikan latihan seharian kita ni, yang terutama di 10 pagi ataupun malam sebelum kita masuk tidur. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Siti Rozana binti Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, merupakan jurulatih teknik pernafasan yang telah berkesediaan hadir ke Studio Rampai Pagi pada pagi ini. Kita sangat-sangat menghargai dengan perkongsian ilmu ini dan insyaAllah ada kesempatan kita belajar lagi Puan ya. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum Puan. Baik.